dari perpaduan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sangat bersyukur dengan peluang yang telah diberikan dan ruang masa yang ada yang telah membantu saya untuk dapat menyiapkan pertama buku saya ini, Benteng dari Neraka dan Laluan ke Syurga, dan juga ini lagi satu, iaitu pendekatan ulumul hadis dalam menangani salah faham terhadap sunnah. Buku ini adalah karya bersama dengan sahabat saya Dr. Khadir Ahmad untuk para pembaca sekalian. Buku pertama saya ini adalah menjelaskan di antara laluan yang perlu diambil kesempatan oleh setiap Muslim dalam rangka kita untuk menempatkan diri kita ke syurga Allah SWT. Ya. Di mana dalam karya ini saya telah menyenaraikan 72 item, ya, yang merupakan benteng dan sekaligus menjadi laluan untuk melayakkan seseorang dengan izin Allah. Ya. Tak boleh dah elak juga dengan izin Allah, sebab masuknya kita ke syurga adalah dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Apabila kita mengerjakan, dia menjadi sebab untuk melayakkan seseorang itu dengan izin Allah untuk dimasukkan ke syurga Allah SWT. Jadi dalam kesempatan ini saya merayu mana-mana sahabat yang berhajat untuk mendapatkan kedua-dua buku ini supaya dapat menghubungi pejabat Persatuan Ulama Malaysia dan berhubung terus dengan rakan-rakan yang bersedia untuk melayani tuan-tuan semua. Mudah-mudahan dua karya ini menjadi jariah saya dan juga sahabat saya Dr. Khadir Ahmad di saat saya akan menghadap Allah Ta'ala dan menghadap Allah SWT nanti, terus mendapat reward yang berterusan hasil daripada ilmu yang dimanfaatkan oleh semua sahabat-sahabat semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupakanlah segala persengketaan, hubungkan kembali tali persaudaraan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah lagi kita menghirupkan udara yang nyaman di bulan yang mulia ini hinggalah ke saat ini. Terima kasih diucapkan kepada para penonton FB Persatuan Ulama Malaysia dalam rancangan Tazkirah Ramadan yang diadakan sepanjang Ramadan pada tahun ini pada pukul 6 petang. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
tajuk tazkirah saya pada hari ini ialah wanita dan Lailatul Qadar. Di sini mungkin ada pertanyaan, siapakah itu wanita? Okey, dari segi bahasa, perkataan wanita digunakan untuk mengertikan lawan kepada lelaki. Dan dalam kamus Dewan, perkataan wanita adalah satu ungkapan halus yang membawa erti seorang perempuan. Terdapat banyak perkataan dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada erti wanita. Sebagai contohnya terdapat perkataan unsa, mar'ah dan an-nisa. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahawa status kedudukan wanita adalah sama dengan lelaki. Tiada perbezaan. Yang membeza hanyalah takwa antara satu sama lain. Ini jelas di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya lelaki dan perempuan yang muslim, lelaki dan perempuan yang mukmin, lelaki dan perempuan yang taat, lelaki dan perempuan yang jujur, lelaki dan perempuan yang sabar, lelaki dan perempuan yang khusyuk, lelaki dan perempuan yang memberi sedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, lelaki dan perempuan yang selalu berzikir kepada Allah. Allah telah menyediakan bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Dan dalam surah seterusnya, surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Di sini jelaslah pada kita bahawa tiada perbezaan antara lelaki dan perempuan. Yang membezakan antara lelaki dan perempuan hanyalah takwa masing-masing. Maknanya kita dilahirkan sama daripada nafsun wahidah, daripada nafsu yang sama. Dan di sini jelaslah kepada kita dan sebagai wanita kita perlulah bersyukur dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang wanita yang banyak mempunyai keistimewaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita adalah sama dengan kaum Adam. Yang membezakan hanyalah takwa semata-mata. Persoalannya di sini sekarang, wanita dan Lailatul Qadar. Wanita dan Lailatul Qadar yang hendak dibahaskan, di mana setengah wanita merasakan bahawa apabila dia didatangi oleh uzur syar'i, dia merasakan kekurangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita
menghayati kelebihan menjadi wanita dan beribadah di akhir-akhir Ramadan walaupun dalam keadaan uzur syar'i. Muslimin, muslimat yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari ke-24 Ramadan. Begitu cepat masa berlalu. Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Di mana di antara nikmat dan hadiah Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya di akhir zaman ini, khususnya pada kita semua, dianugerahkan kepada kita satu malam yang mulia dan mempunyai banyak kelebihan, iaitu suatu keutamaan yang tidak pernah didapati pada malam-malam selain daripadanya, iaitu malam Lailatul Qadar. Suatu malam yang lebih baik daripada 1000 malam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta mata'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam takdir itu, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sehingga terbit fajar. Di sinilah yang menjadi isu kepada kaum wanita kita yang menghadapi uzur syar'i. Di mana ramai yang merungut dah berapa tahun dah ada tidak mendapat kefadilat akhir Ramadan, ataupun bagaimanakah amalan yang mereka lakukan ketika dalam uzur syar'i dan sebagainya. Jadi jangan bimbang wahai muslimat yang dikasihi sekalian, walaupun kita berada dalam uzur syar'i, masih banyak lagi amalan yang sama pahala yang dapat kita lakukan. Ulama menjelaskan bahawa pahala amalan pada bulan yang barakah ini adalah lebih baik dan pahala daripada amalan daripada bulan-bulan yang lain, iaitu 1000 bulan yang lalu. Dan kalau kita hitung 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun. Dan merupakan satu anugerah yang amat bernilai yang tidak mungkin kita dengan izin Allah dapat hidup di dunia ini selama 83 tahun. Sebab itulah kita hendak sangat mendapati menggarap amalan di Lailatul Qadar. Jadi itulah keutamaan dan kemuliaan di bulan di malam Lailatul Qadar, di mana Rasulullah SAW bersabda, man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, yang bermaksud sesiapa yang beribadat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkanlah dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, masya-Allah, semoga kita semua tergolong dalam golongan ini. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai pada 10 terakhir Ramadan, sebagaimana katanya, kana Rasulullah SAW iza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqaza ahlahu, muttafaq alaihi. Adalah Rasulullah SAW apabila memasuki 10 terakhir Ramadan, baginda mengikat tali kainnya, iaitu meningkatkan amalan ibadah baginda, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan isteri-isterinya. Jadi sebagai pedoman untuk kita wanita yang berada dalam haid, fatrah haid dan uzur syar'i,
janganlah kita merasa gundah dan kecewa kerana tidak dapat bersolat dan berpuasa dan membaca Quran. Banyak lagi amalan-amalan lain yang kita dapat lakukan. Dan janganlah sampai kita mengambil ubat penahan supaya mencegah daripada uzur syar'i dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita masih ada lagi peluang untuk meraih pahala yang sama di malam yang penuh barakah ini. Jadi di sini saya akan perturunkan beberapa amalan yang dapat kita lakukan walaupun kita dalam keadaan uzur syar'i, tak boleh solat dan sebagainya. Antara amalan yang mendapat pahala yang berganda ialah menyediakan hidangan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Jadi di sini walaupun kita tidak berpuasa tapi kita menyediakan juadah untuk mereka yang berpuasa, kita akan mendapat balasan yang setimpal dengan orang yang berpuasa tanpa sedikit pun kekurangan bagi orang yang berpuasa. Ini jelas berdasarkan sabda Nabi SAW yang bermaksud sesiapa yang memberi iftar, iaitu hidangan berbuka puasa orang-orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa juga tanpa dikurangi walau sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini walaupun kita tidak mampu untuk memberikan kewangan untuk menyediakan buka puasa, tapi kita boleh lagi berkhidmat, melakukan amalan dengan memberi pertolongan dengan menggunakan tenaga usaha dan amalan jiwa kita supaya menolong orang-orang yang melakukan jualan ataupun melakukan persediaan untuk berbuka puasa. Contohnya, jika kita berada di rumah, kita sama-sama menolong antara satu sama lain menyediakan juadah berbuka puasa. Anak-anak, adik-adik, tolong ibu bapa yang sentiasa sabar hari mengerjakan juadah berbuka puasa untuk keluarga kita. Jangan kita rasa kita tak berpuasa, kita tak mampu untuk bersedekah dan sebagainya, kita tak berbuat apa-apa. Rugilah kita. Sebenarnya kita boleh bersedekah tenaga, jiwa dan raga kita untuk berkhidmat kepada mereka yang berpuasa. Begitu juga di samping kita menyediakan berbuka puasa pada orang yang berpuasa, sama juga kita dapat pahala yang sama dengan menyediakan makanan untuk orang yang bersahur. Jadi ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, janganlah merungut keletihan bila kita bangun menyediakan makanan bersahur. Jadikanlah itu peluang untuk kita untuk bangun berqiyamul-lail. Manalah tahu pada malam itu kita bernasib baik, kita bertemu dengan Lailatul Qadar, dan perbanyakkanlah doa dan istighfar di malam yang tersebut di samping kita berusaha untuk menyediakan sahur. Jadi janganlah kita ambil kesempatan bila kita tidak berpuasa, kita tak bangun bersahur. Bangunlah, bangkitlah. Walaupun kita tidak berpuasa, tolonglah menyediakan sahur di samping kita beristighfar dan berdoa, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak doa, sebagaimana Nabi mengajarkan kita di akhir Ramadan, sebelum akhir Ramadan, dengan banyak membaca doa Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Rabb. Doakanlah, jangan lupa berdoa banyak-banyak ketika kita bangun menyediakan juadah bersahur. Jadi di samping tugasan wajib kita bagi ibu-ibu, maka banyak-banyaklah kita beristighfar dan mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peluang untuk meraih amalan dan pahala seterusnya ialah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan yang mulia di akhir Ramadan ini, kita hendaklah bijak memanfaatkan masa yang ada dengan menjauhkan segala larangan agama kita. Kita hendaklah sentiasa berusaha untuk sentiasa menjaga
mata kita, telinga kita dan tangan kaki kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan segala amalan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi SAW bersabda, sesiapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta, mengumpat, ribah dan sebagainya, maka tiada artinya di sisi Allah baginya puasa dari makan dan minum. Jelas kalau kita berpuasa tetapi kita masih lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, mengumpat, hantar mesej yang tidak memberi pengajaran, ada unsur-unsur fitnah dan sebagainya, ini merupakan satu halangan daripada kita mendapat pahala berpuasa kita. Dan semoga kita berhati-hati dalam menjaga puasa kita, bukan hanya sekadar kita menahan lapar dan dahaga. Jadikan bila kita berpuasa, seluruh badan kita berpuasa dan segala amalan kita ke arah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita dapat mencapai matlamat untuk mendapat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping itu, kita meninggalkan larangan dan seterusnya amalan yang kita boleh lakukan dengan banyakkan doa dan berzikir sepanjang hari. Kerana kita tahu berdoa di bulan Ramadan adalah sangat mustajab dan sangat digalakkan, serta memanfaatkan waktu yang ada, lebih-lebih lagi waktu ketika kita berbuka dan bersahur, di mana waktu ini doa kita akan diijabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, tidak ada kaum membaca kitab Allah, berzikir kepada Allah, kecuali mereka dikelilingi oleh malaikat-malaikat, diliputi oleh rahmat, turun kepada mereka ketenteraman, dan Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi di samping kita menjauhkan daripada perbuatan maksiat, kita dianjurkan supaya banyak-banyak berdoa. Bangunlah berdoa walaupun kita tidak berpuasa, dan bangunlah bersahur walaupun kita tidak berpuasa, dengan menyediakan persiapan bersahur untuk ahli keluarga. Jadi terusnya kita marilah sama memperingati anggota keluarga kepada kebaikan, berpesan-pesan kepada kebaikan, berpesan-pesan kepada suami-suami kita, kepada anak lelaki kita supaya melakukan solat berjemaah di masjid-masjid yang boleh melakukan solat berjemaah. Dan marilah kita membuat kebaikan dengan menjaga anak-anak kita, anak-anak kecil, dan membiarkan suami-suami dan anak-anak lelaki kita mengadakan program berqiyamulai, bertahajud dan sebagainya, dengan memberi ruang kepada mereka untuk beribadat, dengan mudah-mudahan kita mendapat balasan ibadat yang sama. Sebagaimana Nabi SAW bersabda yang bermaksud, dan jikalau mereka mengetahui apa-apa yang ada dalam solat isyak dan subuh, nescaya mereka mendatangi keduanya, bahkan mereka akan mencintainya. Maksudnya di sini, sebagai seorang isteri, seorang anak perempuan, kita sama bantu keluarga kita, ayah kita, anak-anak lelaki kita, supaya mereka dapat menunaikan solat berjemaah, kalau tidak di masjid, di rumah kita, sebagai sebagai kekuatan amalan yang berterusan kepada kita. Dan di mana dikatakan bahawa kiranya malam Lailatul Qadar pada hari itu, sesiapa yang solat isyak berjemaah dan solat subuh berjemaah, dia dikatakan dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Dan moga-moga kita bersama orang yang mendapat Lailatul Qadar, insya-Allah. Dan seterusnya kita juga dapat menyibukkan diri kita dengan memperbanyakkan mempelajari ilmu-ilmu yang manfaat. Okey, maknanya di sini walaupun kita tidak dapat solat, berpuasa dan membaca Quran, perbanyakkanlah bacaan yang dapat membina kita, mengajar kita, menjadikan kita seorang muslimat yang sejati, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dijelaskan oleh hadis Nabi yang bermaksud, sesiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah Subhanahu wa taala
menunjukkan satu jalannya ke syurga baginya. Di sini untuk menggalakkan kita supaya mendapat banyak ilmu yang manfaat kepada kita dengan membaca buku-buku agama, buku-buku sirah Nabi, buku-buku apa sahaja yang dapat memberi kita pengejaran manfaat dunia dan akhirat. Maksudnya, di bulan yang mulia ini, kita hendaklah menjauhi daripada amalan-amalan yang merugikan kita dengan menonton rancangan-rancangan tidak manfaat dan sebagainya. Sekarang dalam masa keadaan kita dalam pandemik virus COVID-19, banyak channel-channel ataupun banyak YouTube, banyak FB yang dapat kita dengar, kita ikuti untuk menambahkan ilmu kita, untuk menjadi seorang yang betul-betul faham tentang Islam dan seterusnya dapat mengamalkan amalan Islam dalam kehidupan kita. Dan seterusnya, kita hendaklah banyak-banyak bersedekah dan berderma di bulan yang mulia ini, khususnya di akhir Ramadan ini. Sebagaimana digambarkan, Nabi SAW adalah manusia yang sangat pemurah dan baginda akan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Dan baginda SAW lebih pemurah dalam kebaikan daripada angin yang kencang. Subhanallah, menunjukkan kepada kita bahawa bersedekah itu amat digalakkan dan Nabi sendiri tunjukkan kepadanya dan baginda SAW amat pemurah, lebih pemurah lagi daripada bagi angin yang kencang. Betapa menunjuk pemurahnya Nabi SAW. Dan di sini kita hendaklah melakukan perbuatan yang sama. Dan sekiranya kita bukanlah orang yang banyak duit, bersedekah bukan mestinya dengan menggunakan wang ringgit, tetapi kita boleh juga bersedekah dengan tenaga, dengan ilmu yang ada, dengan apa-apa kelebihan yang ada pada kita agar memberi manfaat kepada yang lain. Itu termasuk sedekah. Hatta senyum juga dikatakan sedekah. Jadi marilah kita perbanyakkan sedekah di akhir Ramadan agar sedekah kita, amalan kita dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita berada dalam keadaan uzur syar'i, sebagai wanita janganlah kita rasa gundah gulana, rasa hibah, rasa hina dan sebagainya. Bahawa sesungguhnya kita adalah sama dengan lelaki, hanyalah takwa yang membezakan kita. Dan walaupun kita dalam uzur syar'i, banyak lagi amalan-amalan yang dapat kita lakukan semasa kita uzur syar'i, sebagaimana yang kita bincangkan tadi. Perbanyakkanlah pertolongan, sedekah, jauhkanlah amalan yang keji, bangun malam walaupun kita tidak solat, berdoa dan sebagainya. Moga-moga segala amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri tazkirah saya kali ini dengan merayu pada semua dan pada diri saya juga, sama-samalah kita invest sesuatu yang baik, tenaga kita yang ada sebelum kita dijemput Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan 12 rakaat solat sunat setiap hari, sebagaimana hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah, man sabara ala snataini asyrata rak'atan banallahu azza wa jalla lahu baitan fil jannah arba'a qabla az-zuhri wa rak'atain ba'da az-zuhri wa rak'atain ba'da al-maghrib wa rak'atain ba'da al-isya wa rak'atain qabla al-fajr. Sesiapa yang berterusan mengerjakan 12 rakaat solat, Allah Subhanahu Wa Taala akan membangun baginya sebuah rumah dalam syurga, iaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isyak, dan 2 rakaat sesudah sebelum fajar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga dengan
cita amalan ini, dapatlah kita membina mahligai di syurga nanti. Andainya di dunia ini kita tak mampu membina sebuah mahligai, tapi dengan mengadakan 12 rakaat solat sunat, insya-Allah Allah akan membina kita mahligai di akhirat nanti, agar kita berjumpa di dunia dan di akhirat nanti tempat kita beristirahat. Setakat ini sahaja yang dapat saya perkatakan untuk tazrah kali ini. Maaf, saya mohon sekiranya ada kesilapan. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sama-samalah kita doakan semoga kita dapat bertemu dengan Qadar, dan agar Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik untuk kita, dan apabila habisnya madrasah Ramadan kita bagaikan bayi yang baru lahir, suci daripada segala dosa. Amin insyaAllah. Aku lihat astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما